A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita panjatkan rasa syukur setinggi-tinggi kehadirat Ilahi kerana pagi ini dilimpahkan dengan hujan rahmat yang mencabar kita sama ada akan sampai ke tempat yang nak dituju ataupun tidak. Juga kita dengar, maka kita ungkapkan Alhamdulillah sebagai tanda syukur kita selamat sampai ke tempat yang kita impikan di rumah Allah untuk menyambung kuliah kita. Juga kita panjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya juga kepada Rasulullah dengan ungkapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan ingatan ini kita akan terus kekal untuk merasakan nikmat dan cintanya bernabikan Rasulullah insya-Allah. Amin, amin, amin. Ya Rabbul Alamin. Buku tajuk Husnul Khatimah, Su'ul Khatimah kan ya sayang? Su'ul Khatimah tajuk utang yang dulu kita patutnya buat tapi kita terlepas. Maka sekali lagi kita pergi melihat kepada apa agaknya sebab-sebab ataupun apa tujuannya kita mengingati mati. Ini kekuatan yang pertama yang kita nak angkat. Kenapa mengingati mati itu merupakan satu model motivasi terbaik. Satu daripada motivasi untuk membangun keyakinan dan kekuatan dalam menentukan bagaimana cara hidup kita ialah dengan mengingati mati. Maka kalau kita melihat buku yang merujuk ialah tentang kematian ni, ensiklopedia kiamat. Kami bawa untuk memudahkan kita mana tahu jumpa di mana-mana nak beli ke, yang ditulis oleh Syekh Al-Misri insya-Allah. Sebelum kita memulakan Su'ul Khatimah kita, maka kita imbas sedikit mengapa kita katakan mengingati mati itu sangat penting, mengenali cara mati itu penting. Sebab itu kita nak angkat balik junjungan besar pernah berpesan kepada kita, perbanyakkanlah mengingati mati. Okey, tentang perkara-perkara yang menghapuskan kelazatan. Jadi mengingati perkara-perkara yang menghapuskan kelazatan maknanya menghapuskan kecintaan kita di dunia untuk merasa nikmatnya kematian. Dan Nabi bersabda lagi, kita kata yang maksudnya perbanyakkanlah mengingati mati kerana yang demikian itu akan mengurangkan seseorang itu melakukan dosa dan menjadikannya berzuhud dalam urusan dunia. Maknanya bila ingat mati kita ada macam berik sikit lah, ada macam takut sikit, ada rasa macam gerun sikit untuk melakukan lagi kesalahan-kesalahan ataupun kita kata melanggar perintah-perintah Allah, atau kita kata meninggalkan perintah dan meninggalkan larangan. Kemudian ada lagi ini ikut Imam Ghazali, kita dalam buku Bimbingan Muslim kita katakan Nabi berpesan lagi, cukuplah mati itu menjadi penasihat yang menginsafkan. Tak on ni low. No problem. Tahu ke tu? Okay, good. Apa tandanya? Hijau ke merah? Okay. Okay deh. Okay, insyaAllah. Tak maaflah teknologi ni hal. Jadi kalau kita kata menjadikan kematian, ingat mati itu sebagai satu daripada perkara-perkara yang sangat menginsafkan. Sebab itu sekali lagi kita yang hidup, kita tahu kita kata Al-Quran menyatakan setiap yang hidup itu pasti mati. Setiap yang hidup pasti mati. Jadi sebelum kita mati kena jaga hati jangan mati. Ini kekuatan. Sebab itu kita kalau hati yang mati kita dah tak ingat mati dah. Sebab itu kita kata ada mati, kalau Imam Ghazali kata jaga hati kamu jangan sampai mati. Jaga hati kamu. Setakat ini kita kata kebanyakannya kita ada hati yang mati, ada hati yang sakit. Okay, ada hati yang murni, ada hati yang suci, ada hati yang sakit dan ada hati yang mati. Maka hati yang mati itu nanti yang tidak memikirkan soal kematian, yang tak pernah mengingat yang dia akan mati. Itu yang kita katakan orang yang cinta dunia, mabuk dunia sehingga hatinya tidak terpaut sedikit pun kepada akhirat.
Ini pun peringatan-peringatan yang harus kita ambil kira bahawa setiap kita pasti mati, dan kalau kita katakan hatinya mati, belajarlah untuk menghidupkan hati. Sebab itu kalau hati tak mau hidup lagi, berdoa, ya Allah Tuhanku, berikan aku hati yang baru. Okay, kalau kita kata dah berusaha macam mana tak jadi baik juga, minta doa, maknya doa, ayahnya doa, siapa-siapa sahabat doa. Sebab itu kalau boleh kita nak jumpa sahabat, kawan dan rakan-rakan, pertama tolong doa saya. Doa saya mati beriman, doa saya dapat apa-apalah. Kita kata mati husnul khatimah. Sebab itu kalau yang ke Mekah, pesanan yang paling baik yang nak kita pesankan kepada dia, tolong doakan saya untuk mati husnul khatimah. Okay? Ataupun setengah orang ada hajat-hajat lain, tapi jangan lupa hajat doakan saya untuk mati dalam husnul khatimah itu. Dan ulama juga berpesan pada kita, kalau dalam solat, dalam sujud terakhir, dalam sujud, dalam setiap kali sujud kita itu, selitkan dalam hati kita 3 doa. Masa sujud, selit dalam hati, tak boleh sebut dengan perkataan. Sebut dengan perkataan merosak solat. Pertama, apa kita kata yang nak selitkan, ya Allah ya Tuhanku, ampun dosa aku yang lalu ataupun yang akan datang. Itu satu. Kedua, tolong jadikan aku istiqomah dalam ibadah. Buat apa pun kita nak, kalau boleh istiqomah. Walaupun mungkin baca Qurannya semuka saja, tapi istiqomah terus baca. Ataupun memahami hadis, mungkin kata-kata satu hari satu hadis, tapi terus, tidak pernah ada yang putus asa, yang tertinggal. Dan bukan kadang-kadang. Istiqomah bukan kadang-kadang. Okay? Kita nak istiqomah everyday kita buat. Biarpun ibadahnya kecil, tapi tetap dibuat tanpa henti. Itu istiqomah. Doa yang ketiga, kita minta matikan aku dalam husnul khatimah. Sebab itu kalau dalam sujud biasanya Nabi lama sujudnya, sahabat pun lama sujudnya, kerana ketika itulah kita paling dekat dengan Allah. Itu kekuatan-kekuatan ini yang kalau boleh jangan ditinggal. Okay, 3 doa ini, terutama yang ketiga, kita katakan mati dalam husnul khatimah dan juga istiqomah dalam ibadah. Bila kita kata ibadah, bukan solat puasa saja. Ibadah maknanya semua. Ampun. Okey, insya-Allah. Maknanya ibadah maknanya semua kerja yang kita buat, dari buka mata pergi tutup mata. Okey, sebab itu kita kata kita buat semua benda ini kerana Allah. Jangan kerana lain-lain. Sebab itu semua kerja buat kita, kalau kita niatkan kerana Allah, bermakna dia terus jadi ibadah. Okey, sapu sampah ke, kemas rumah ke, lipat kain ke, apa ke, lap meja ke, apa saja kerja yang kita buat. Okey, apa saja kerja yang kita buat, dan berdoalah supaya kerja itu diterima, dibuat kerana Allah dan mencari redha Allah, maka dia tertukar terus menjadi ibadah. Okey, sebab itu kata kalau kita tegur orang, kita bagi salam kat orang, syukur alhamdulillah lillahi ta'ala, nak jumpa orang ni kerana Allah. Sebab itu kadang-kadang perkataan bismillah itu saja. Sebab itu mulakan semua perkara kita dengan bismillah, kerana setiap kali kita memulakan ibadah dengan memulakannya dengan bismillah, ibadah itu automatically jadi ibadah yang diterima. Jadi ibadah yang berpahala. Okey? Ada yang kita kata ada tanggungjawab, ada ibadah. Apa beza tanggungjawab dengan ibadah? Bezanya niat, iaitu kita kata kita buat kerana masak kerana anak dan suami. Itu tanggungjawab. Okey, masak kerana anak dan suami nak makan. Jadi kita pindahkan daripada tanggungjawab itu menjadi ibadah. Ya Allah, aku masak kerana Allah. Aku jaga anak bukan kerana anak. Okey, aku jaga anak kerana Allah. Aku sayang suami bukan kerana suami. Aku sayang suami kerana Allah. Okey, kalau kita kata jaga anak, aku sayang anak kerana ini hadiah dari Allah. Ini amanah dari Allah. Jadi kita tidak ditemukan dengan cepat letih, cepat bosan, cepat give up, cepat sakit hati, ataupun kata putus asa. Lantak kamu nak jadi apa, dah jadilah. Serah pada kamu buatlah apa pun. Jangan. Ini sebab mak selalu terlepas. Pandai-pandai kamu lah, terpulang kamu lah, jangan. Jangan bagi terpulang kamu, terpulang siapa-siapa, terpulang apa, tapi terpulang balik pada Allah. Pulang balik pada Allah.
Kita dah nasihat, dah baik, dah begitu, dah begini, tapi dia tak nak buat. Mak pulangkan kamu kepada Allah. Saya pulangkan awak kepada Allah. Okay? Jangan kata, suka-sukalah. Katalah kalau geng-geng kata, jomlah kita pergi sana, pergi sini. Allah kita di ni. Allah awak ni memanglah. Ada je halangan. Ada je sebab tak nak campur kan. Jangan kata, terpulang kamu lah. Fikir apa terpulang. Kata apa pun terpulang. Jangan. Biar terpulang kepada Allah. Pulang pada Allah. Siapa buat kita yang elok, yang tak elok, semua pulang pada Allah. Yang elok tu pun pulang pada Allah, yang tak elok pun pulang pada Allah. Itu antara kekuatan yang nak dibangun. Okey, hari ini kita bercakap pasal su'ul khatimah. Kita ada 2 kematian, iaitu mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita dah buat ke husnul khatimah? Belum. Okey, belum. Okey, tak apa, kita mula yang buruk dulu. Mudah-mudahan mati husnul khatimah tu jadi sebahagian dari kekuatan, insya-Allah. Okey. Jadi sekali lagi kita nak ambil kira di sini apa dia kita kata tanda-tanda. Kita dah tahu dah su'ul khatimah tu buruk. Tak cantik. Bermakna orangnya macam mana? Kehidupannya macam mana? Artinya ampun ya Allah. Halo, Assalamualaikum. Saya ada kuliah saya. Okey. Pukul 11. Okey sayang. Okey, bye. Ampun kau mawi. Orang tua lupa nak silent. Okey ya. Faham macam mana kan? Okey. Maka kekuatan kita bila sebut husnul khatimah, jangan kata orangnya macam mana. Maknanya kalau husnul khatimah, kita dah bayangkan, kita membayangkan orangnya, pertama mestilah udah orang jadi orang aliyah, jadi hamba Allah. Jadi calon syurga Allah, sudah jadi pengikut Rasulullah, sudah lakukan apa yang terbaik. Jangan kata husnul khatimah, katalah kalau mati tenggelam misalnya. Tenggelam itu katakan satu daripada mati husnul khatimah. Tapi tengok orang lah juga. Kalau orang yang tenggelam tu tak nampak Tuhan sepanjang hidup, okay, buat macam benda-benda tak cantik dengan Allah, maka tenggelam tu tenggelam betul lah. Tenggelam buta lah kata orang. Okay? Artinya kita tengok juga cara hidup orang itu. Okay, kita nak yang husnul khatimah ni, kita dah buat baik dah semua dah. Tapi kita nak ujung yang lebih baik. Itu kekuatan. Jangan nampak kata maknanya nampak aja sebab macam husnul khatimah, tapi orangnya tak dekat dengan Allah, maka itu tak jadi. Jangan kita tafsirkan begitu. Okey. Jadi su'ul khatimah dah tentulah apa kita kata satu kehidupan yang sangat tak cantik, kita kata. Jadi kita kata apa tanda-tanda, kita terus pada tanda dulu. Apa tanda orang-orang yang dapat su'ul khatimah? Tandanya boleh dilihat dari 3 keadaan. Satu, semasa dia nak meninggal. Kedua, masa dia dimandikan. Yang ketiga, semasa dia dikebumikan. Itu 3 tanda awal yang kita boleh nampak orang itu mati su'ul khatimah ataupun tidak. Berdasarkan pengalaman di beberapa buah masjid bila kami buat tajuk ini, ada jemaah-jemaah yang datang, saya dah jumpa orang macam ni, saya dah jumpa sahabat saya macam ni. Itu yang antara yang sangat-sangat kita sangat takut lah. Kita sangat takut. Okey. Maka kita kata apa cara hidupnya orang yang mati su'ul khatimah ialah orang yang kita kata hidupnya marah-marah dan mencela qada'nya Allah. Tak suka ketentuan Allah. Asal pagi hujan, ya Allah. Itu simple je. Ya Allah, pagi hujan, kita dah nak kerja, anak dah nak sekolah, dah gitu, dah gini. Banyaknya tak. Itu jangan diamal. Jangan kata itu tak cantik. Apa yang Allah bagi, terima. Itu sebabnya Umi tadi bila kata hujan lebat, ya Allah lebatnya ya Rabbi, bantulah kami ya Allah, mudahkan dalam lebat ini supaya mudah juga perjalanan. Bagi contoh. Maka pertama orang itu kerjanya tak ada kerja lain, hidupnya belesehnya marah. Masa bercakap marah, berjalan marah, jumpa orang marah, buat kerja marah. Okey. Jadi kita nampak orang yang banyak marah dia susah senyum lah, susah. Jadi latih-latihlah senyum. Subhanallah, 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 subhanallah. Sebab ada orang yang anak pertama, dia memang ada tendensi kuat marah. Sebab mak belajar bela anak, mak tak tahu lagi, mak ijaz. Jadi mak banyak marah. Bila mak banyak marah, anak nombor 1 biasanya garang.
Anak nombor 1 biasanya susah runding. Anak nombor 1 biasanya autokratik. Dia ikut fotokopi mak dia. Okey, ini kekuatan. Kalau mak garang, ayah garang, haru biru. Anak meloncat garang. Terus kering, muka kecil macam ni. Cara tengok tu pun wow. Okay. Sebab itu kita kata kita nak latih. Kalaulah kita dikata, sebab itu belajar tentang dibaca, diterapi air wajahnya, diterapi body language-nya, diterapi itu yang kata ada belajar energi, ada belajar aura, ada belajar color vibration, ada belajar itu semua tu nak melihat apa ada dalam badan kita, apa ada dalam air muka kita. Okey, katalah kalau color vibration tu kita nak tahu apa color yang membuat kita kuat, apa color yang membuat kita lemah. Okey, jadi akan kalau di Shah Alam ada decision 12. Ada seorang yang pakar yang boleh dia buat macam kadang-kadang Dr. Maya buat tinggi jatuh tangan naik tangan tu. Okey, dia suruh kita tengok warna, dia bagi petak-petak warna, putih, hitam, warna basic lah 5 tu. Maka dia kata okey, warna mana yang paling kuat? Kalau saya ke bawah, awak tolak ke atas. Jadi kalau warna itu warna yang membantu kita, warna yang memang Allah hadiahkan untuk kita, kita akan kuat dengan warna itu. Okey, kalau warna lain tu ketapang. Sebab itu kalau ada kesempatan di mana-mana untuk belajar benda-benda tu supaya kita tahu. Okey, kekuatan Umi warna putih. Bagilah warna lain tapi tak mau, tak kuat. Jadi bila fokus warna putih kita pun jadi itu sebahagian daripada kajian dalam bentuk dalaman kita lah. Ataupun kita kata itu kalau color vibration. Kalau aura lain lagi. Kalau energi lain lagi. Jadi maknanya kalau ada kesempatan belajarlah. Belajar bukan kita nak kata nak mengatasi apa kita kata melampaui Tuhan, tidak. Tak salah untuk kita nak tahu je. Bukan kita nak jadikan dia prinsip hidup, tak. Yap. Warna putih adalah warna yang penyembuh. Warna putih, warna penyembuh. Kalau sakit pakai warna putih banyak. Itu contoh. Okey. Kemudian balik marah-marah. Ya, jadi latih diri apa pun yang terjadi. Ya saya. Okey. Apa pun yang terjadi belajar untuk boleh tak marah. Kita dah dididik, kononnya kita dah melalui ke proses hidupnya marah-marah. Kalau tak marah macam mana? Oh, saya kalau tak marah mati kotnya. Tak. Jadi belajar itu sebab yang kita kata sabar itu sebahagian dari iman. Apa sebab sabar itu sebahagian dari iman? Kenapa sabar itu kekuatan? Kenapa sabar itu menjadi modal untuk jumpa namanya takwa? Kerana apa? Kerana sabar menguji kita atau melatih kita untuk sabar. Melatih kita untuk tidak marah. Melatih kita aduh. Yang tolong sekejap ya. Tak nampak dia. Minta maaf, banyak orang tua lah katakan. Malam tadi kebetulan ada live dengan USIM, Universiti Sains Islam Malaysia. Sampai 2 jam. Jadi suaranya jadi lain sikit lah pagi ni. Okey, selain dia marah-marah macam tadilah dia nampak apa yang Allah dah bagi. Panas sangat, ya Allah panasnya, lit, ya Allah. You know. Tadi pula hujan, ya Allah lebatnya. Bila nak berhenti ni? Itu pun sudah dianggap satu dapat menolak ataupun bercanggah atau mencanggahi ataupun tak terima takdir, tak terima qadanya Allah. Apa lagi sakit, apa lagi nak makan ni, batuk dah panjang-panjang, dah makan sekali ubat tapi tak juga nak sembuh ni. Bila nak hilang ni? Itu di antara tanda-tanda orang yang hatinya nak marah sebab dia banyak mengeluh, banyak tak terima, banyak menolak. Okey. Apa yang ditentukan oleh Allah. Itu yang pertama. Ketiga. Yang pertama tadi apa? Orang yang hidupnya marah-marah. Bila hidup marah-marah, yang keluar dari mulutnya keras. Jadi kalau kita ambil 3 tanda orang nak masuk, orang yang calon-calon neraka. Pertama, bila bercakap bahasanya kasar, bahasanya keras, bahasanya buruk.
Jadi latihlah diri. Makanlah kurma nak bagi manis. Supaya keluar perkataan-perkataan yang manis-manis dari mulut. Kerana tanda orang yang tetap jadi calon neraka, pertama bila bercakap mesti kasar. Bila bercakap mesti sakit hati. Bila bercakap mesti sombong. Bila bercakap mesti merendahkan orang. Mesti memalukan orang. Mesti memilukan orang. Kadang-kadang kita cakap benda tu macam kita kata betul. Tapi itu memalukan. Tak usah. Okey, itu kekuatan yang nak diangkat. Jadi kita kata yang ketiga, pertama tadi marah, kedua tolak takdir ataupun kadarnya apa yang ditentukan oleh Allah, ketiga merasa lepas dari bencana-bencana Allah. Rasa lepas, rasa bebas. Katalah orang lain kena COVID, dia tak kena. Nampak tak? Dia rasa lepas. Dia rasa dia aku dah ambil itu, dah makan itu, dah gitu, dah gini, dah buat macam-macam protection. Itu sebab aku tak kena. Putus hubungannya dengan Allah. Tak rasa ada Allah. Okey, ini yang kita paling takut. Jadi terlepas dari bencana Allah disebabkan dia antara yang paling pandai lah mengurus untuk dia tak kena COVID. Tak kena sebab Allah tak nak bagi kena lagi. Yang kena pun bukan sebab dia dedah tak payah buat apa. Yang kena pun kan dia dah pakai mask juga. Okay, dia dah berusaha juga. Artinya Allah nak bagi kena. Contohnya. Jadi itu sebab bila doktor kata, doktor dapat dari mana kena COVID ni? Kalau saya tahu dah dapat dari mana, saya tahan tak siap ke mana COVID nak datang. Sebab pertanyaan itu pertanyaan orang yang tidak nampak. Yang datang itu adalah dari Allah. Ada apa lagi sayang? Bukan. Nak ambil gambar lah pula. Atau demo. Tak apa, jalan je. Okay. Jelas? Jadi maknanya dia terlepas. Dia rasa dia selamat je. Dia tak solat pun dia kaya. Dia tak buat baik dengan orang baik dengan dia. Dia naik pangkat. Dia dah umur besar. Artinya dia ekstra. Dapat ekstra walaupun tak dekat dengan Allah. Ada tak orang macam tu? Sangat. Okay, orang miskin-miskin dia pergilah masjid. Doa supaya dapat harta banyak. Kalau sebab itu kita kata kekuatannya kita banyak berdoa sebelum dah dapat kita lupa. Betul tak? Jadi kalau boleh kita jangan tak dapat pun ingat, dah dapat pun ingat. Okey, jadi yang kedua sifat yang ketiga. Tadi marah, kedua tolak kadar Allah, takdir Allah, ketiga dia merasa lepas dari bencana Allah. Merasa bebas dari bencana Allah. Keempat, kita kata hidupnya bersifat munafik. Okey, bersifat munafik maknanya apa? Apa tiga sifat munafik yang Nabi selalu bagi kepada kita? Kalau bercakap, bohong. Kalau janji, mungkir. Kalau amanah, kalau diberi keyakinan, diberi amanah, dia pecah amanah. Itu kita katakan munafik yang pertama. Munafik peringkat rendah. Munafik yang tidak mengugah akidah. Munafik yang dia tidak tertanggal akidahnya. Okay, sebagai hamba Allah. Tetapi ada lagi satu munafik yang kita panggil munafik iktiqad. Iktiqad ni artinya orang munafik yang sampai ke hati. Bencinya Rasulullah, bencinya apa yang dibawa oleh Rasulullah, bencinya dengan sahabat. Ini kekuatan kita. Tapi dia nampak macam Islam. Dia masih solat. Tapi tidak menerima apa yang Nabi bagi. Tidak menerima, tak suka apa yang Nabi buat. Tidak suka apa yang Nabi bawa. Itu kita kata munafik i'tiqad. Munafik yang sampai ke hati. Itu memang tidak diterima lagi dah akidahnya. Artinya terkeluar daripada Islam. Tapi yang Nabi pesan pada kita, tiga tadi. Okay? Itu maknanya akidahnya tidak terjejas. Kalau dia taubat, itu dia boleh diterima balik sebagai seorang hamba Allah. Okay. Itu sebab kita nak tahu, ada orang rasa-rasa buat berbohong tu normal-normal aja. Bohong anak, bohong suami, bohong mak mentua, bohong kawan, bohong apa lah. Kau kata, Allah minta maaf lah, saya sibuk lah. Padahal tak sibuk pun. Always remember that. Jangan rasa macam, katalah dia ajak pergi kenuri, kata kita tak nak pergi kenuri. Jadi kita pun bohong. Allah, kita dah high sikit lah, ni. Tiba-tiba ada ni, jangan. Sebab berbohong, sebab Nabi tak kata bohong besar ke bohong kecil ke. Tapi bohong, kalau cakap bohong. Bercakap bohong. Maknanya artinya dia tak rasa bohong tu satu yang sangat sulit, satu yang sangat membebankan, satu yang sangat salah.
anak kita, semua kita ni lah. Kita ni dulu bohong mak, bohong cikgu, bohong suami, bohong kawan, macam-macam bohong. Sebab itu taubat kita mesti berlaku setiap hari. Setiap hari. Jangan kata aku tak ada dosa dah, dulu dah taubat dah, okey lah. Jangan. Okey? Kita buat dosa hari-hari. Hari-hari mata buat dosa, telinga buat dosa. Ya Allah, kaki, tangan dan sebagainya. Okey. Itu kita kata munafik. Jadi tolong angkat semua perangai munafik ni. Kalau janji pusing kot mana. Sebab tadi kalau orang 2 orang pun yang datang ke masjid, Umi akan sampai juga. Okay, bukan kira kata nak ramai ke, tak ramai ke, tak tahu lah hujan orang datang ke tidak ni. Nampak tak? Jangan ada buruk sangka apa-apa. Teruslah, datanglah juga, lambat ke, cepat ke, cakap dekat anak kata, tak apa. Kita terus dulu, sampai dulu ke masjid. 5 orang pun kita jalan kuliah. Ini kekuatan. Sebab kita sudah berjanji akan hadir, akan datang. Itu respect kita pada janji. Okay, sebab itu kita kata janji nak datang rumah, janji nak melawat, janji nak pergi ke hospital, janji. Kita buat janji yang kecil-kecil, tapi itu pun kita tak mampu nak penuhi. Janji dengan anak nampak macam main-main. Okey, jangan nangis, nanti mak bawa balik, mak beli coklat. Tampak balik-balik anak pegang handbag dulu. Nak cari apa? Cari coklat. Lah, kau dah lah. Panjang lah tu. Ya? Hati-hati. Artinya kalau kita dah belajar, bermakna kita kata munafik itu letaknya bawah sekali. Kita tak syurga Firdaus, tapi letak bawah neraka. Ya Allah. Okey. Jadi neraka yang bawah sekali. Kita kalau neraka pun, kalau nak masuk pun, Nabi kata apa? Masuk dalam neraka Jahannam, neraka yang paling atas. Supaya senang terjun masuk syurga. Kalau setelah habis semua dosanya. Jangan terjun bawah tu. Okey. Yang kelima kita kata orangnya hidupnya riak. Kalau WhatsApp ni, apa pun buat tak cerita kat orang. Masak sambal tumis. Oh ini sambal tumis makan nasi lemak. Ini cokodok, ini makan petang, ini Allahu akbar. Okay. Beli buah, ini buah tadi beli dekat supermarket oneh-oneh. Itu maknanya apa? Riak, tunjuk kat orang, bagi tahu kat orang semua. Apa kita buat, apa kita makan, nak ke mana pergi, ya Allah. Tadi kita ke sini. Bayangkan orang pergi Mekah, saya tak corner dia gambar. Agak-agak jadi tetamu Allah kan jadi tamu kampung dia. Kalau pergi ke mana-mana, di sudut mana pun di Mekah, Madinah, kau cerita kat orang, kau tadi tetamu siapa sebenarnya? Okay? Kita jadi tetamu Allah, tak payah cerita dengan apa-apa. Faham tak? Tapi bila prinsip ini tidak diangkat, kita di Raudah, kita di sini, kita di situ, kita di sini. Bila kamu ibadahnya? Bila kamu ingat Allahnya? Bila kamu berinteraksi dengan Allahnya? Kalau asyik-asyik berinteraksi dengan orang kampung. Okay? Kononnya nak bagi anak, nak bagi itu, nak bagi ini. Tapi akhirnya kita sedang ibadah sebenarnya. Sama juga bergambar membelakangkan Kaabah. Jangan main-main tu. Tapi kita tak perasan, kita memang tak gambar Kaabah. Macam mana? Betul ke tak? Kita pun siap-siap pusing dia. Nanti. Ya Karim. Itu contoh-contoh riak yang kita tak perasan. Kita rasa, okey je. Kalau kita membelakang Kaabah, itu tempat sujud kita. Ya Allah, rumah paling suci lah kita kata. Jadi kalaupun tidak dari segi hukum, tapi dari segi adab. Membelakang mak kita pun dah belakang cikgu dah sakit perut dah. Apalagi membelakangkan kiblat kita. Kalau yang kita kata rumah Allah itu. Okey? Ini kekuatan. Sebab itu adab tu mesti, adab dengan hukum tu, bukan, adab tu lebih besar daripada hukum. Okey, katalah minum berdiri. Dari segi hukum boleh je kalau sesak. Kalau tak ada kerusi nak duduk. Kalau dah dahaga sangat, minum je lah. Tapi kalau ada kerusi, kalau ada tempat duduk, duduklah. Contohnya, maka peraturan fiqh kata okey, boleh minum berdiri. Nabi pun kadang-kadang ada juga minum berdiri. Terutamanya di medan perang memang minum berdiri. Betul? Contohnya. Tapi jangan ambil itu sampai kita pakai tak perang pun kita juga buat macam Nabi perang, letih lagi. Maka adabnya apa? Nabi kata apa? Kalau minum, duduk. Nampak tak? Kalau minum jangan teguk tak habis sekalian satu gelas. Itu adab, bukan hukum.
Jadi kekuatan kita sebagai umat Islam ini, kita digabungkan antara hukum dengan adab. Nabi sangat beradab. Sebab itu kalau kita kata Imam Bukhari tu tulis buku adab tu, Ya Rabbi, jilid 1, jilid 2, tak terduduk kita nak membacanya. Okay? Sebab adab itu lebih besar. Kami belajar adab, kami belajar ilmu 30 tahun, kata Ibn Sirin. Kami belajar ilmu 20 tahun, tapi belajar adab 30 tahun. Artinya belajar akhlak, membaiki akhlak tu 30 tahun, belajar ilmunya 20 tahun je. Kalau Imam Syafi'i kata, kamu yang tidak beradab, yang tidak berakhlak, bermakna kamu tak ada beriman. Sebab itu adab dan akhlak itu gambaran tentang keadaan iman kita. Sebab itu orang yang tak senang tegur orang, tak seronok tegur orang, itu tak beradab namanya. Jadi kalau kita kata begitu, kalau adab itu tidak naik sebagai nombor 1, maka iman kita tu dapat lelas lah. Sebab itu akhlak kita menggambarkan tahap iman kita. Kalau orang yang imannya hebat, maka adabnya sangat-sangat murni. Sebab itu Nabi jumpa budak dia tak kira Yahudi tak Yahudi, gosok kepalanya, Ya Allah, jadikanlah anak ini anak soleh-solehah, Ya Allah. Kita tengok anak orang, ada apa? Allahu Akbar. Jaga-jaga balik adab kita, kerana itu menggambarkan iman. Walaupun dah pakai lengkap semua dah, pakai semua labuh dah. Okey. Tapi adab dia tak labuh, letih lagi. Okey, itu kekuatan. Sebab dia adab itu ada hubungannya dengan riak. Kalau dia beradab, dia simpan. Okey. Kalau riak, dia ceritanya lebih banyak. Cerita tak pakai perkataan. Ada cerita tak pakai perkataan. Apa sebab? Aksi je. Ada apa? Cakaplah. Kata nak cakap. Oh, dagu naik dulu. Itu kita maknanya ada aksi-aksi. Sebab kita kata kita belajar tentang bagaimana bahasa tubuh kita berfungsi. Okay, bahasa tubuh ini yang mak kita duduk lelok, makan lelok, cakap lelok, lalu lelok. Itu bahasa tubuhnya. Tapi kalau kita tak waris kepada anak-anak, dia peduli apa, dia langgar je semua orang. Kami pernah singgah solat hari raya. Tak ingat raya haji ke raya puasa. Kan sejadah tu semua lompong kan. Ada hamba Allah yang bawa anak dia boleh sujud, boleh rally pusing dari tadi 2 saf 1, saf 2, saf 3, masih orang solat. Kan you imagine? Okay, sebab sejadah tu kosong kan. Bila orang berdiri je dia pun kita tengah solat je nak cakap. Kata, Ya Allah, Ya Tuhanku, agaknya anak ini kali pertama datang ke masjid. Kali pertama tengok orang solat berjemaah. Itu gambaran-gambaran kita. Kita bukan kata dia jahat. Tapi kalau orang tua kita kata apa? Mana maknya? Maknya mana? Mana maknya? Yang meragamkan anaknya. Okay. Jadi habis rosak. Habis solat tu ancai. Okay. Sebab dia bila tengok kita, selagi kita berdiri, kita nak sujud, dia duduk. Betul balik dia berlari. Contohnya ini di antara gambaran kelakuan anak menggambarkan siapa kita. Okey. Jadi kata-kata yang riak dan juga ingin terkenal. Jangan banyak baca Facebook viral kan, ataupun apa kita kata, bila selfie je, wah, panjang kakak orang. Hati-hati, ini adalah musuh nombor 1 yang direka oleh Yahudi untuk kita terlupa Al-Quran, untuk kita hilang adab, untuk kita tak bercakap dengan mak ayah, untuk kita tak bercakap dengan anak-anak, untuk kita putus hubungan. Akhirnya kamu seorang-seorang. Okay, kita kasih duduk seorang-seorang tu lebih hebat. Okey. Ingin terkenal, siapa nak terkenal? Tak kenal ke dia? Ya Allah, kau ni tak tahu ke siapa dia? Bila itu dia tanya, you tak kenal ke ni siapa? Loh, dia tak kenal, dia Allah, tak payahlah tanya kan. Contohnya, kerana kita kata ada orang yang memang hidupnya, memang cara bergaulnya nak dikenal. Kalau dia bercakap dia nak kuat, kalau baju dia nak yang paling vogue, kata orang. Maknanya kalau suara yang paling besar. Kalau dalam majlis dia nak duduk depan sekali, yang tempat yang paling nampak. Dan kalau boleh dia nak dilihat. Okey, ni ada pernah dalam satu majlis, minta maaf banyak. Doa.
Jangan. Dalam majlis ilmu dekat dengan guru lebih baik. Itu lebih tu. Balik tahu pula adab dan kita kata apa kita kata tadi adab dalam majlis ilmu. Kalau Jibril dengan Rasulullah bertemu lutut, tangannya atas paha Rasulullah. Wow. Ingat senang kita nikah pun tak rapat macam tu. Tu imam dengan pengantin tak rapat macam tu. Artinya kalau kita belajar adab itu, maka kita amalkan ada asas. Boleh nampak? Jadi ingin terkenal, ingin dikenali, ingin diingat, ingin to be known, to be heard, to be seen. Oh, 3 benda. Aku nak dilihat, aku nak didengar, aku nak nak didengar. To be seen, nak tengok. Jadi dia kalau masuk dalam dewan, dia nak tunggu orang ramai dulu. Baru boleh masuk. Kalau boleh lalu ke depan. Itu gambaran tentang orang. Yang kita kata kita ni ada agama tapi tak ada adab. Hilang cerita. Okey, ataupun kita kata kalau makan dia nak di meja. Mi pernah ada satu majlis seorang hamba Allah ni. Aku tak nak duduk belakang. Dah datang lambat. Mana ada kursi kat depan kan? Aku macam mana pun kau mesti bawa aku duduk depan. Allah. Tak kelelong cari kerusi kat luar, nak letak duduk depan juga. Dia nak di depan. Okay, walaupun kita pergi perangkat awal, kita letak tengah-tengah lah kan. Nanti kalau dia kosong untuk kita letak ke depan. Oh, marahnya dia. Jadi dalam majlis seterusnya itu dia kata, bagi pakcik duduk depan. Dia riuh satu hal. Okay, jadi pakaian kita menggambarkan kita nak, we want to be seen or not. Kita nak dilihat atau tidak. Okay, pakaian kita. Sebab itu jangan extra sangat le. Extra sikit tu mungkin normal lah kan. Okay. To be seen, to be heard. Kalau bercakap dia nak orang perhati dia. Yang bercakap tu dia lah tu. Okay. Maknanya kalau dalam majlis dia suka bercakap tu cakap kuat sikit. Cakapnya kuat. Okay. Yang ketiga, to be known. Tu siapa? Mengumumkan ketibaan bersama kita. Ada sahabat kita yang datuk ke dating ke apa-apalah. Artinya nak di highlight gitu. Nak di highlight. Maknanya dia sampai tu kena beritahu. Terima kasih banyak doktor sampai. Allahu akbar. Contoh kan. Walaupun kita pergi duduk belakang-belakang nampak. Oh tadi kita nampak ada Dr. Rubiah sampai. Oh Allah mata besar orang ni kan. Tapi kita bukan nak pun. Tapi kadang-kadang terjadi juga peristiwa-peristiwa begitu. Okey. Dan seterusnya kita kata. Ini di antara tanda-tanda. Tadi apa pertama tadi? Marah-marah. Marah kelakuannya, marah perkataannya, marah penampilannya. Penampilan orang marah macam mana? Keras, sangat keras. Okey? Jadi kita kata marah, kemudian sebab itu marah tu bukan mulut je. Penampilan kita yang sombong, yang ego je pun, itu pun dianggap sebagai tidak beradab juga. Okey. Kemudian kita kata tadi, dia tak merasa ada ketentuan Allah. Dia tidak merasa dia di bawah kawalan Allah. Artinya dia terlepas dari bencana-bencana yang Allah bagi kat kita. Kemudian kita kata hidupnya sentiasa dalam keadaan riak dan ingin dikenali. Ingin terkenal. Akhirnya dia lalai mengingati Allah. Oleh kerana dia tidak mencari apa yang dia nak. Apa yang dia nak. Maka kita katakan dia akhirnya terlupa apa yang Allah nak. Itu antara karakternya lah. Kemudian kita katakan untuk mengetahui tanda-tanda su'ul khatimah kita dapat melihat dari 3 tempat. Pertama ketika dia dimandikan, ketika nazak, kedua ketika dimandikan dan ketika dikuburkan. Okey, mari kita satu-satu. Ataupun kita kata tanda sebelum mati, semasa dikubur, dimandikan dan masa dikebumikan. 3. Tanda-tanda su'ul khatimah sebelum mati. Sebelum matinya kita dah boleh nampak. Sebagian ulama, supaya orang yang su'ul khatimah ketika menjelang detik-detik kematiannya, dia mengucapkan kalimat-kalimat yang menyalahkan Allah. Pasal apalah dia bagi aku sakit macam ni? Kenapalah aku tak sembuh? Maknanya kalau ditalkinkan untuk buat baca syahadah, dia tak nak. Apa talkinnya? Apa ungkapannya nak dibisikkan?
Talqin tu artinya jangan dibacakan. Jangan talqin dah masuk kubur tu. Oh, pada tercengang sebut talqin tu ni. Ampun tuanku. Bila talqin maknanya apa yang kita bagi kat dia. Okay, sebab itu bila talqin di kubur tu, oh, nanti kamu akan jumpa ini, sebutlah itu, sebutlah ini. Itu kita bacakan kat dia lah. Jadi sebelum itu kita nak duduk dengan orang yang sedang nazak. Sebab itu kena belajar. Apa tanda-tanda nazak. Ya sayang. Boleh dengar ke tak boleh dengar. Itu jawapan yang nak kena mati dulu lah yang. Tapi kalau kita dipesankan oleh hadis, kata bila maknanya kita dengar telapak kaki orang yang balik. Okey, sebab itu mayat boleh dengar. Bagi salam pun dia dengar. Artinya masa Nabi menguburkan semua mayat Abu Lahab yang mati dalam perang Badar, dimasuk dalam satu lubang ramai-ramai. Sekarang kamu tahu, kamu hebat ke, kamu tak hebat ke? Yang kamu rasa dulu kamu tak mati, kamu rasa kamu bawa senjata banyak-banyak, yang kata kamu hebat, kamu gagah ni. Sekarang apa nasib kamu? Jadi sahabat kata, ya Rasulullah, yang dicakap ni orang mayat ni boleh dengar tak agaknya? Oh, dia lebih dengar daripada kita, tapi dia tak boleh jawab. Kalau kita bersandar pada hadis itu, kemungkinan besarnya dengar. Sebab dia dengar telapak kaki kita. Sebab itu kita kata, kalau keluarga meninggal, kalau orang lain balik, kita janganlah balik dulu. Okey, lambat dia sikit baliknya, tunggulah. Okey, sebab dia dengar semua ujung-ujung telapak kaki kita yang terkasut-kasut tu. Jadi kalau kita ambil kira faktor itu ataupun kita bersandar kepada hadis tadi, maknanya kita dia dengar. Okey. Okey, ketika nazak, kalau kita ajar dia 2 kalimah syahadah, dia tak nak terima. Dia nak sebab itu kita kata kita mati mengikut apa yang kita buat. Apa kita bercakap, apa yang kita banyak sekali cakap. Hari-hari kita cakap, itu yang akan keluar. Okey, pengalaman Umi dengan Pak Cik, dia tentera. Okey, dia nazak 3 hari. Dalam masa 3 hari itu, ceritanya tentera je. Dia nak peterak dah siap ke belum, canvas kan bag tu dah siap ke belum, bekalan dah ada ke belum apa. Jadi kita dah tahu bahawa itu ketikanya nazak. Kadang dalam kepala dia masih lagi berfikir tentang apa yang dia buat hari-hari. Sebab itu kita nak bangunkan balik hobi kita, kebiasaan kita. Jangan biasanya berbual, pampung, tapi tak berbual kerana Allah. Ataupun kita banyak membawang. Kerana itu yang akan keluar nanti bila kita dalam keadaan nazak. Okey. Dia tidak, maknanya kita kata dia menentang ketentuan Allah dan dia tidak akan mampu sebut 2 kalimah syahadah. Dia tidak akan mampu sebut la ilaha illallah. Sebab itu kita kata la ilaha illallah semasa kita nak jadi hamba Allah, dan la ilaha illallah juga kita nak meninggalkan dunia, nak menamatkan hubungan kita dengan Allah di atas bumi. Sebab itu 2 kalimah syahadah itu kunci paling utama. Lesen paling besar, pengenalan paling besar untuk kita mengaku kita hamba Allah dan kita mengaku dengan Rasulullah bahawa kita adalah itu utusan ataupun kita adalah pengikut Rasulullah. Itu pasport. Sebab itu kena ulang banyak kali la ilaha illallah itu sebagai satu daripada proses supaya melatih dalam keadaan apapun lidah kita senang menyebut la ilaha illallah. Sebab ketika nazak kekuatan dah tak ada. Kekuatan dah tak ada, maka kita hanya bergantung kepada apa yang orang bagi ni. Apa yang orang masuk dalam telinga kita. Sebab itu kita kena belajar bagaimana menghadapi orang nazak supaya kita tahu siapa yang nak baca, macam mana cara baca, suara mana yang mak suka. Kalau boleh yang mentalkinkan tu, yang sebut talkin lain sekali, yang mengajarkan dia ketika nazak tu, kita mengajar tu, kita namanya talkin. Kita minta dia ikut. Kita minta dia ikut, mestilah suara anak yang paling dia sayang. Siapa anak kesayangan kata? Tak tahulah. Ya? Oh, tunggal. Oh, tak sah lah.
Syukur alhamdulillah. Oh, syukur alhamdulillah. Oh, syukur alhamdulillah. Oh, gitu. Syukur alhamdulillah. InsyaAllah. Biasanya orang yang telah maknanya kita ambil mu'alaf dengan kita. Okay, siapa yang paling kuat ingatan kekuatannya untuk berjuang dengan agama? Ni yang kita kata kita punya syahadah tu hampir-hampir kosong. Tak ada makna, tak membuat kita bermotivasi. Syahadah kita tak mendorong kita jadi lebih baik. Tapi syahadah orang bukan Islam, kerana dia dapat dalam keadaan dia dewasa, dia dapat dalam keadaan dia faham, dan dia dapat hidayah dari Allah dalam keadaan dia benar-benar matang. Kita tak tahu bila. Sebab itu kena ingat balik bila kita bersyahadah. Kemudian kita katakan, itu tanda pertama. Kita kata kalau kita mengikut kisah Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, Abdul Aziz bin Abdul Abi Rawat berkata, aku pernah datang kepada seorang yang hendak mati untuk mentalkinkannya dengan kalimah syahadah la ilaha illallah, namun dia mengingkari apa yang didengar dan dia mati dalam keadaan itu. Jadi tak nak ikut, langsung tak nak ikut. Okey, tak nak ikut artinya dia akan cakap benda lain, bercakap yang melanggar perintah Allah, bercakap benda yang tidak mentaati Allah. Itu satu. Sebab dia biasa cakap. Kalau orang yang kata biasa tak percaya Allah ni, dia tak rasa Allah tu dekat. Jadi dia menolak untuk apa kita kata, menolak untuk mengikut syahadah yang kita baca. Okey, jadi sebab itu kita dipesan oleh Rasulullah hari-hari ulang banyak-banyak supaya lidah kita otomatis. Kalau tadi kita kata dia dah ulang tak berapa banyak, Allah bagi hidayah kat dia, lidahnya tak ada kelu. Lidahnya boleh bercakap sampai akhir hayat. Ada orang tak bercakap lama dah. Sepupu Umi yang meninggal 2 bulan yang lalu, dia jatuh, dia di dapur, tarik. Kan peti ais ada 2 tingkat. Jadi tingkat atas dia tu rendah sikit. Jadi bila tarik pintu tu, dia terlentang. Dia terlentang, terus tak boleh bercakap. Bayangkan apa perkataan terakhir yang dia dapat. Walaupun orangnya baik, tapi maknanya kita nak ambil kira juga. Kalau boleh kita tak hendak mati dalam keadaan macam tu. Kita hendak kalau boleh mati dalam keadaan yang kita dalam keadaan apa kita kata, sebab itu mati sakit tu penting daripada mati mengejut. Okey, mati mengejut orang kata olah untunglah dia mati mengejut je, tak ada menyusah anak-anak bersenang. Allahu akbar. Pertama anak tak dapat pahala, kedua dia tak sempat taubat, tak sempat mengucap pun 2 kalimah syahadah. Okey, sebab the minute dia jatuh tu terentak kepalanya, pergi jumpa doktor, dia kata otaknya mati. Otaknya mati, tak boleh proses. Tak boleh proses apa-apa. Itu yang kita kata, kalau boleh kita minta husnul khotimah tadi tu, yang minta pagi, petang, siang, malam setiap kali sujud. Bukan sujud terakhir, setiap kali sujud. Dalam hati, bukan dengan perkataan. Dalam hati, ya Allah matikan aku dalam husnul khotimah. Matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Ini memang kita akan nangis. Okay, doa 3 tadi tu buat kita nangis. Ya Allah, ampun dosa aku, ilah dunia akan datang. Jadi aku istiqomah ya Allah untuk melakukan apa yang terbaik ya Allah. Istiqomah dalam ibadah ya Allah. Nak jaga anak, jaga isteri, jaga kerja kita je. Kadang-kadang sikit untuk dapat istiqomah. Hari ni okey, esok dah tak okey. Hari ni ikhlas, esok tak ikhlas. Okey, hari ni kita kata okey je, tak ada masalah. Esok ungkit pula. Hari ni ikhlas, esok tadi tak ikhlas. Dulu, ya Allah. Nampak tak? Dah elok, dah ikhlas tu, aku tolong okey lah tu. Kau tengah sesakkan, kau tengah gini. Bila terjadi apa-apa dulu, kan aku tolong kau.
Bila perbuatan itu diungkap semula, bermakna tidak ikhlas. Okey, jadi kalau kita bagi anak kita, ya Allah, hari-hari mak bagi duit pergi mana? Aduh, apa lagi yang mak tak buat ni? Jangan. Jangan kata anak yang malas nak tolong dapur misalnya kan. Sebab sekarang dah ada Grab food lah, apa food, segala food ada kan. Jadi kalau mak tak ada, makan juga anak. Tapi mak kan sebut apa? Kamu ni esok kau tak ada mak, mati tak makan apa? Tak ada kisah nak ke dapur pun. Itu bahasa apa tu? Ikhlas ke tak? Takut jatuh tak ikhlas. Buat kerana anak, buat kerana suami, buat kerana itu, kerana diri, bukan kerana Allah. Mudah-mudahan kita selamat. Itu satu tanda kalau disyahadahkan dia tidak tanda ikut. Okey, itu tanda pertama. Ada panjang, ada banyak huraian-huraiannya. Tapi kita ambil kira tanda yang besar-besar, okey. Tanda yang kedua, kita kata ketika dimandikan. Maknanya ketika di jenazah, dia langsung tak hendak membaca 2 kalimah syahadah. Tanda pertama. Dan kalau pertama dia tak nak ikut. Kedua, dia bercakap benda lain. Itu tadi bercakap menyalahkan Allah. Kenapa bagi aku sakit? Kenapa bagi aku tak sembuh? Kenapa aku makan ubat tak bagi tak elok juga? Nampak tak? Kenapa aku dah mandi mati sakitnya begini. Dia tak redha dengan sakit yang dia terima. Okey, itu satu. Kedua, dia memang tak hendak. Dia memang diulang. Dia tak hendak sebut la ilaha illallah itu. Itu tanda yang paling jelas yang kita kata. Kalau satu contoh dia kata apa? Ketika dikatakan kepadanya la ilaha illallah, maka dia berkata, apakah dia melihat cinta itu memabukkan? Artinya tengah orang bercinta lah kot kita kata kan. Arti maknanya kita kata cara kita mati itu menggambarkan juga saat-saat terakhir kita. Okey. Ataupun ada yang mengatakan Tuhanku telah berlaku zalim kepada aku sebab sakratul maut itu sangatlah sakit. Jadi bila melalui sakratul maut itu dia kata Allah ni memang zalim betul lah, bagi aku sakit sangat ni, macam mana, kenapa? Padahal kita dah ulang. Sebab itu kalau kena belajar macam mana menghadapi nazak, pertama jangan ulang banyak kali. Kedua, suaranya suara yang paling lembut, suara yang paling banyak yang mak dengar. Anak yang paling rapat dengan mak. Sama dia anak sulung jarang, tapi anak bongsu selalunya. Sebab anak bongsu lama dengan mak. Anak sulung dia kena marah banyak. Jadi anak sulung marah tu tinggi, nak melawan tu pun tinggi. Sebab dia kena jaga adik lagi. Letihnya banyak, mengarahnya kuat. Jadi anak nombor 1 jarang-jarang jadi halu telinga. Jadi anak tunggal tadi dah susah lah deal nombor 1 nombor semua kan. Tapi kalau anak nombor 2, nombor 3, nombor 4 ni biasanya akan ada. Nanti anda dah tua-tua esok dapat tahulah mana anak yang senang disuruh, mana anak yang senang cepat bangun, mana yang kalau kejap tersebut kejap tu bangun. Ada orang sekejap lah nanti kita habis kerja, kita kejap. Oh lah mak hari ni tak boleh, mak besok boleh. Ada tak anak macam tu? Ada yang suruh hari ni dia kata besok, ada yang suruh pagi, nanti petang nah. Anak yang hebat yang paling nak Allah dapat telinga kita nak dengar, anak yang kata okey, mak nak pergi kedai lah kejap. Okey, jom. Anak itu anak yang kita kata anak kesayangan tadi. Sebab kita kata telinga yang lembut kerap dipulas. Apa hal pun dicari orang ni dulu. Yang akak-akak pula, katnya mana? Waduh. Maka dia tuju ke orang tu juga. Itu petanda lah. Petanda anak itu anak pilihan di hati mak ayah. Apa hal yang disebut anak tu dulu? Kalau kita ada kat depan pun, kecil hati tak? Okay. Jadilah anak yang banyak disebut oleh mak ataupun disebut oleh ayah. Okay? Itu dia contoh-contoh lah. Okay? Banyak kata kalau ikut Ibn Qayyim kata apa, cerita-cerita yang serupa dalam hadis atas banyak sekali.
Siapa yang disibuk oleh Allah, mengingatinya dan mencintainya di waktu hidupnya, maka dia akan mendapati hal ini sangat dia perlukan ketika roh keluar daripada untuk menghadap Allah. Artinya, kalau kita sentiasa sibuk untuk mengingat nama Allah, menyebut nama Allah, melakukan apa yang Allah suruh, maka kita mesra nak sebut Allah. Mesra nak sebut la ilaha illallah. Tapi kalau kita sibuk hal-hal dunia, bermakna kita sulit dan jauh dengan Allah. Salah apa ya? Dia okey. Maka kita kata tugas kita ialah mohon dengan Allah supaya kita Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu doa yang jangan ditinggalkan. Ya Allah, Tuhan ku mudahkan aku untuk melalui sakaratul maut. Itu kisah pernah contoh anak yang jaga mak, tapi anak tak tahu yang mak tu tengah nazak. Allah, itu lagi sedih. Jadi maknanya kita sebagai anak harus belajar, harus rasa mesra dengan mak untuk menyebut la ilaha illallah. Dan katalah contohnya kita mengalami sendiri melawat di hospital. Kata kalau dengar, dia kata kalau nama dia astagfirullahaladzim, sahabat lah kata kalau Kak Mun dengar gerak jari, nak bagi tahu dia dengar yang kita sebut. Okey. Jadi kalau kata la ilaha illallah, dia gerak jari, maknanya dia dengar. Okey, kalau boleh tak payah ulang banyak kali. Dan tak payah dilawan bercakap lagi. Kita nak ayat itu jadi ayat terakhir dia. Okey, kalau dapat tak ada gerak jari ke apa-apalah yang boleh menandakan dia dengar apa kita cakap. Okey, dan jangan biarkan siapa-siapa je. Pernah juga satu kejadian, tapi di rumah orang lah. Orang tu tengah nazak, ada datang saudara dari Melaka. Kak, ni kami dari Melaka ni datang ni, buka mata. Insya-Allah, Tuhan, aku nak tegur ke tak tegur orang ni. Maknanya langsung tak ada ilmu tentang ketika orang nazak. Okey. Itu pun satu masalah. Sebab itu kita kena ajar, kita kena belajar dan kita kena bantu. Jadi kita begitu je kat kaki-kaki dia. Tak cakap banyak kan rumah orang kan. Tapi tak faham. Dia godak-godak juga orang tu. Bangun, buka mata sikit. Kita datang dari jauh ni. Dia tengok akak ni. Jorau biar karya. Okey, itu contoh. Itu di antara kita kata tanda-tanda semasa nazak. Artinya sebelum mati. Kedua, kita kata tanda su'ul khatimah ketika dimandikan. Okey. Syekh Al-Khostani mengatakan dalam beberapa ceramahnya, beberapa orang yang meninggal dunia ketika aku mandikan, ada yang berubah warna kulitnya. Okay, berubah kulitnya menjadi hitam. Okay, dan ada yang memegang tangan kanannya dan ada yang memasukkan tangannya ke dalam kemaluannya. Ada yang mengeluarkan bau busuk dari kelaminnya dan ada yang terdengar seakan tusukan dari api masuk ke kemaluannya. Keadaan ketika dimandikan, dia berubah walaupun orang tu warnanya putih. Tapi ketika naik je tempat dimandikan, dia mula berubah lebam. Ini yang kata diakui oleh beberapa jemaah semasa membincang tajuknya. Lepas kuliah datang, Doktor, saya jumpa kawan saya, tapi kawan saya itu sebenarnya baik, katanya lah. Terbaik kot dia lah. Kita pun tak ada lepas soalkan kan. Tapi ketika mandi semua, dia putih orangnya terus jadi gelap. Itu pun kata, ya Allah Tuhanku, ingat berlaku zaman-zaman sahabat-sahabatnya je. Rupanya berlaku juga masa kini. Okay, sebab itu nak mandikan jenazah jangan pamer kat orang paling dekat, iaitu anak sahaja. Orang lain tak payah. Sebab itu kalau mandi jenazah, jangan cerita tentang jenazah pada siapa-siapa. Itu kunci nombor satu amanah seorang pemandi jenazah. Okay, takut kita. Okay. Dia mengatakan seorang mayat dibawa kepada kami, lalu ketika kami hendak memandikan, ternyata warna kulitnya berubah menjadi arang hitam, padahal sebelum itu warna kulitnya putih. Aku keluar dari ruang pemandian dalam keadaan takut dan bertemu dengan seorang yang menunggu. Aku bertanya, mayat ini adakah ini keluargamu? Maka dia berkata, ya.
ini bapa saya, kata. Maka dia bertanya, apa yang dilakukan oleh orang ini? Dia berkata, orang ini tidak solat. Okey. Maka satu daripada akibat daripada meninggalkan solat ni tadi, akhirnya mayatnya berubah menjadi hitam seperti arang. Hitam seperti arang. Okey. Ada banyak dia punya riwayat-riwayat lain. Itulah kalau sempat cari buku ni, jadi ada banyak cerita lagi. Ada beberapa orang yang pernah memandikan orang mati dari daerah yang berbeza-beza menceritakan kepada aku mengenai tanda-tanda yang mereka saksikan selama mereka memandikannya. Dan yang menghairankan, ada masalah ini bahawa mereka sependapat tentang sifat-sifat tertentu yang mereka saksikan dalam diri orang yang mati, dan kebanyakan kejadian-kejadian itu adalah serupa. Artinya di daerah-daerah lain juga atau di tempat-tempat lain juga, pemandi jenazah itu menceritakan benda yang hampir sama. Bermakna jenazah jenazah berubah warna kulit. Ini yang kalau boleh kita minta dengan Allah. Satu lagi kita diceritakan je ni, bahawa orang yang mati dalam keadaan yang baik, kebaikan, nampak seakan-akan dia tidur yang tenang. Ini orang yang mati baik, tidur, nampaknya tidur je. Atau setengah nampak macam senyum je. Okey. Namun orang yang mati dalam keadaan sebaliknya, mati dalam keadaan buruk, akan nampak gelisah dan takut mati. Maknanya air mukanya takut. Walaupun dia dah meninggal, air muka takut tu. Okey. Kemudian kita sarah seorang lagi menceritakan kepada aku, katanya, aku pernah memandikan seorang yang berwarna kulit kuning langsat, kata. Selama dia mandikan, warnanya berubah menjadi hitam, mula dari kepalanya, kemudian ke bahagian tengah tubuhnya, dan ketika selesai dimandikan, kesemua tubuhnya berubah menjadi arang hitam. Okey, ini riwayat-riwayat, kami tak dalam bacakan semua. Okey, itu satu lagi tanda bahawa orang yang su'ul khatimah nampak dari mata jasad. Artinya kita melihat dalam bentuk yang sebenar. Bentuk mata, bukan mata zahir ni. Okey, bukan terjadi di luar ke, bukan terjadi dalam kubur ke dan sebagainya. Okey. Dan yang ketiga kita kata mati tanda su'ul khatimah ketika dikuburkan. Ini pun kita tak dapat lagi kisah yang orang kita lah. Okey. Syekh tadi menceritakan, satu hari aku keluar dari dalam kuburan setelah solat asar. Ini orang dulu kan dia buat kubur. Macam beberapa ulama-ulama dia siap bina liang lahat. Kalau dia malas solat kan, dia masuk dalam. Kamu kalau dah masuk dalam ni kan, kamu tak boleh nak beribadah lagi. Dah naik balik beribadah. Itu contohnya. Itu orang dulu lah punya style motivasi diri dia. Okey, maka Syekh yang bercerita ni pun sama. Kemudian tiba-tiba dia kata apa? Tiba-tiba dia melihat ada seorang datang untuk meminta bantuan supaya menguburkan satu jenazah. Okey. Menguburkan jenazah lelaki, tetapi kami tidak boleh menguburkan sebab orang tadi tak boleh dikuburkan. Apa sebab? Maknanya kita katakan lalu orang-orang yang menyingkir dari arah kedua mayat lelaki tadi dan menyatakan mayat ini sangat berat. Kan kita kata orang yang banyak dosa, mayatnya berat. Okey, itu tanda. Sangat berat. Aku dibantu oleh beberapa orang untuk meletakkannya ke dalam kuburan. Aku meminta batang tanah atau bantal tanah, aku letakkan di bawah kepalanya yang telah terlepas tali pengikatnya, sehingga aku lihat kepala mayat itu berpaling dari arah kiblat kepada melawan kiblat. Artinya dia dah letak jenazah. Siapa pernah tengok jenazah dalam lahat? Ada? Ada. Artinya dia sengit kan? Ada sengit menghadap kiblat.
kes orang su'ul khotimah ni dah dibuka tali-tali je semua, dipusing kepalanya, dia sendal dengan bantal, tak jadi juga. Terpusing juga melawan kiblat. Nah, itu satu tanda yang kita kata orang yang mati su'ul khotimah. Okay? Aku cuba mengembalikan dia menghadap ke arah kiblat. Okay? Aku mengambil batang tanah, bantal-bantal tanah tadi tetapi kali ini aku mendapati kedua matanya terbuka. Sedang hidung dan mulutnya mendapati kedua matanya mulutnya mengeluarkan darah merah sehingga diriku merasa takut sekali sampai kaki aku menggeletar di dalam kubur. Artinya boleh macam hidup. Okey, keluar darah, keluar apa dan macam-macam. Okey, ini kisah orang yang pernah terlibat lah. Dan ada beberapa orang lain, 2-3 orang lain yang menyaksikan pemandangan itu. Artinya pertama boleh gerak balik. Kalau kita tengok boleh bergerak tu pun takut dah. Nampak dah. Itu sebab yang nak turun ke dalam jenazah, dalam yang lahat tu mesti keluarga paling dekat. Okay, keluarga terdekat, kalau boleh anaknya, anaklah nombor satunya. Okay, adik-beradik dan sebagainya. Okay. Kemudian mereka memberikan aku tanah-tanah atau batangan tanah tadi untuk kali ketiga. Dah 3 bantal tanah dah. Okay. Namun aku mendapatinya memalingkan lagi wajahnya untuk ketiga kalinya sehingga aku meninggalkannya dan menjauhkan kuburan itu dan tidak datang lagi. Maknanya dah pusing 3 kali dah. Sendal sini, sendal sini, sendal sini. Dia tak mahu juga menghadap kiblat. Itu kita kata ketika dikuburkan. Okey. Kemudian ada riwayat lain kita kata yang Syekh berkata dalam Tazkirah Al-Ikhwan, adapun yang nampak ketika mayat diturunkan di kubur, okey, ada salah seorang pemandi mayat bercerita kepadaku, dia berkata, aku telah memandikan banyak mayat selama bertahun-tahun. Aku teringat bahawa aku cuba menghadapkan sekitar 100 mayat ke arah kiblat, namun semuanya memalingkan dari kiblat. Maknanya dia dah mandi ratus-ratus orang, dah kubur ramai-ramai orang, dan memang sangat ramai orang yang tak mahu mukanya dikiblatkan. Artinya tak mahu dihadap ke kiblat. Ini antara yang kita nak ingat. Sebab itu kita kata yang tak solat, dia tak pernah hadap kiblat. Bila tak pernah hadap kiblat, sampai mati pun tak nak hadap kiblat. Jadi itu sebab ini di antara dorongan mengapa kita kata nak bagi anak solat kalau boleh pukul walaupun dari umur 10 tadi tu. Kerana dia tak hadap kiblat, bermakna dia tak boleh dipusing. Jadi orang yang menguburkan tu tahu anak ini meragam atau jenazah ini meragam. Okey. Kemudian kita kata ada juga kes ataupun ada juga peristiwa, kita kata aku berusaha menghadapkannya ke kiblat dan aku letakkan tanah di bawah kepalanya, akan tetapi kembali dia seperti semula dan hidungnya masuk ke dalam tanah. Pusing punya pusing. Okey. Kemudian aku letakkan pasir yang lebih banyak kali lagi supaya tidak kembali lagi. Namun ternyata kembali lagi dan hidungnya masuk ke dalam tanah. Aku mencuba melakukan hal ini sebanyak 5 kali, namun hasilnya sama saja. Sehingga aku meninggalkan dan menutup kubur. Artinya pusing-pusing, sendal, tak jadi juga. Okay? Jadi menghadap kiblat bukan main-main. Sebab itu siapa yang beribadah menghadap kiblat, minum menghadap kiblat. Meludah tak boleh hadap kiblat. Itu adab meludah. Okay, walaupun ada 10 adab meludah, satu daripadanya tak boleh meludah ikut arah kiblat. Jadi ini pentingnya bahawa jenazah kita ni esok, kalau kita tak hormat kiblat, membelakang kiblat, itu yang kita kata jangan membelakang Kaabah tadi tu. Adabnya, bukan hukumnya. Kalau dari segi fiqahnya tak tertulis lah. Tapi dari segi adabnya, ini sebab adab ni, adab tidak menghadap kiblat dalam hidup. Okey. Kemudian ada kisah lain yang perawi kisah ini menyatakan, okey, Syekh berdiri dengan kami dan kami pun sama-sama berdiri menuju ke pemakaman. Dalam kuburan itu kami lihat seekor ular besar. Itu dah dalam luang yang lahat dah ada ular dah. Sedang melingkar, kepalanya di dalam dan ekornya di luar. Matanya mencorong memandang orang. Perawi berkata, Syekh berkata, biarkan saja dan galilah di tempat lain. Artinya yang lahat dah digali, ada ular tak payah pakai, pergi gali kat lain. Akhirnya gali sampai 3 liang lahat digali. Ular yang dari satu dia lompat secepat kilat dia masuk dan terus membelit jenazah.
dalam liang lahat. Dah udah gali 3. Syekh kata apa, tak payah lagi gali. Masukkan je. Masuk dia sekilas daripada liang lahat jauh sebenarnya. Tapi dia boleh macam angin, macam dia kata macam kilat. Cepatnya ular tu masuk ke dalam liang lahat. Okey. Kemudian kami, maknanya kita kata peringkat awal dia diusahakan keluarkan ular. Kami mengambil besi dan tongkat sehingga ular itu menghindar dari kami dan keluar dari kuburan dan mendakam di bahagian lain. Ini masa yang pertama tadilah. Nampak dikeluarkan ular tu. Okay. Tapi bila masuk, akhirnya bila nak masuk jenazah, dia dulu masuk. Ini yang kita, ini tak ada dengar cerita orang sini lagi. Maknanya yang the latest lah. Ini yang kita anggap berlaku di Mesir, berlaku di tempat-tempat lain. Okey. Kemudian kita katakan itu di antara tanda-tanda asal, tanda-tanda awal. Okey. Yang kita kata sampai ada ular, sampai ada color, sampai ada macam-macam. Jadi kisah-kisah ini kalau kita kata belum berlaku sampai sekarang, kita mengharapkan umat Muhammad ini ataupun kita yang umat terakhir ini terlindunglah daripada gejala-gejala itu. Okey. Sebab itu kalau kita ambil ujungnya, petugas keamanan datang dan melarang semua orang mendekati kuburan kecuali ulama dan sanak saudara. Ini yang kubur yang dulu tadi. Perawi mengatakan ketika jenazah sampai dan dimasuk ke dalam kuburan, ular yang dah 3 kali gali, ular bergerak hebat sampai debu mengepul. Artinya laju sangat. Okay? Kemudian masuk dari bawah kuburan. Okay? Masuk di bawah kuburan sehingga orang-orang yang dalam kuburan itu ketakutan. Boleh masuk di bawah tanah. Okay? Okay? Ular itu membelit si mayat mulai dari kedua kakinya hingga sampai ke kepalanya, kemudian mematah-matahkannya. Orang yang ke bumi itu belum naik lagi. Belum naik lagi dari dalam yang lahat. Ular dah sampai dulu dah. Okey. Kami perawi mengatakan kami mendengar ular itu meremuk-remukkan tulangnya seperti meremukkan bawang bakung. Macam sayur lah kita kata. Perawi mengatakan kemudian ketika debu tidak mengepul lagi dan keadaan telah tenang, kami kembali melihat ke kuburan dan keadaan seperti tadi di mana ular membelit si mayat. Kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tak berani nak kambus, tak berani nak apa. Okey. Dan Syekh berkata timbunilah. Akhirnya Syekh kata apa nak jadi dia dengan ular-ular je, kita timbun sajalah. Itu sebahagian daripada petanda-tanda orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Okey. Jelas setakat ini. Okey. Jadi kalau kita melihat sebab-sebabnya, sebab-sebabnya ada banyaklah. Jadi kalau kita kata kalau artinya pertama dia melawan Allah lah. Kita kata tak solat tadi tu. Jadi bila mula tak solat bermakna tidak ada lagi ibadah-ibadah lain yang mampu dilakukannya. Kerana ibadat apa kita kata solat merupakan satu daripada ibadah yang menjadi tunjang pertama kita. Okey. Sebab itu kita kata ingat mati, kita tak tadi kita dah kita dah angkat bahawa su'ul khatimah ini harus dibantu atau diminta. Okey. Minta supaya kita dapat. Kita berhak minta. Kita boleh minta. Bermakna jangan berhenti minta. Okey, jelas? Jangan berhenti minta. Ya Allah, itu aku matikan aku dalam husnul khatimah. Allah tidak pernah tolak semua permintaan. Kalau kita doa bila-bila pun, tak kira kita siapa, warak tak warak, tapi bila berdoa Allah angkat. Sebab Allah Maha baik. Allah Maha baik. Jadi maknanya kita nak pertama doa kita mudahkan dalam husnul Allahumma hwin alaina fi sakaratil maut, mudahkan aku melalui sakratul maut. Ini jangan tinggal. Okey, kemudian baru kita nak kata kita nak minta mati dalam husnul khatimah. Kerana ketika nazak itu sudah menggambarkan sama ada kita akan mati su'ul khatimah ataupun mati dalam husnul khatimah. Okey. Selanjutnya kita ambil kira nak sambung ke? Kita sudah pukul berapa ya? 11.30 Al-Ai. Tapi ini kebanyakannya berlaku pada orang kafir lah, ataupun orang Islam yang mengaku Islam tapi tidak menjalankan perintahnya seperti mana yang diperlukan, seperti yang diwajibkan. Maka kita kata
Tadi yang setelah dikubur, apa sebab-sebabnya agaknya. Kita ambil sikit sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya ada banyak, tapi kita ambil yang besar-besar. Apa sebab pertama? Sebab pertama orang tu masuk dalam surah Al-Khatimah kerana dia ragu-ragu tentang Allah. Dia ragu-ragu tentang akhirat. Dia ragu-ragu tentang hukuman dan balasan Allah. Ini nombor satu. Jangan ragu. Ya ke? Betul ke ada syurga? Masya Allah. Macam mana tengok? Sebab itu kalau kita kata Alif Lam Mim Al-Baqarah 5 pertama tu, dia nak tahu bahawa ada akhirat. Kedua, ingkar dengan hukum, ingkar dengan semua peraturan, tak nak ikut. Okay? Dan yang ketiga kita kata beribadah dalam bid'ah. Apa makna beribadah dalam bid'ah? Dia beribadah dalam keadaan dia tak tahu. Tak tahu hukum yang dia buat itu. Sebab itu jangan ada lagi ibadah yang kita tak tahu hukumnya, yang kita tak tahu kedudukannya. Sebab itu apa itu syiar, apa itu syariat. Ada orang mengutamakan syiar tapi meninggalkan syariat. Letih lagi. Kalau bayi lahir, ya Allah, nak berendoi beria. Mi pernah dijemput berendoi di hotel. Hiasannya macam pengantin. Berendoi je. Dah nampak? Jadi maknanya kita kata beria itu syiar. Artinya kita nak bukan syariat. Syariat maknanya peraturan-peraturan hukum. Tapi yang syiar ni benda-benda yang kita kata ada membawa kepada cinta pada agama. Okey. Jadi kita kata beribadah yang bid'ah apabila kita beribadah kita tak tahu hukum sebenarnya apa. Okay, sebab itu paling utama Allah kata apa? Aku tak terima ibadah yang ikut-ikut. Aku tak terima ibadah yang kamu tak faham kenapa kamu buat. Okey? Maknanya kita kata itu kita takut kita bid'ah. Artinya kita buat benda yang kita tak tahu. Betul ke salah. Okey? Itu artinya keyakinan pada zat Allah tu sikit sifat-sifat dan apa yang dilakukannya itu tidak menerima kebenaran-kebenaran Allah. Kemudian muncul benda-benda baru yang diciptanya. Dan hingga timbul pendapat-pendapat yang batil. Pendapat-pendapat yang batil artinya dia rasa kalau solat begini, kata lebih pernah jumpa. Tapi itu mungkin dia akidah lain lah. Dia dari Kelang, kemudian ke Subang Jaya. Dan ketika itu waktu asar. Jadi kita kata okey kita break dalam 15 minit ataupun 10 minit. Kita kata untuk solat asar. Saya dah jamak. Saya dah jamak. Puan duduk di mana? Saya duduk Kelang. Kelang dengan Subang Jaya berapa km je. Okay, kalau ke Shah Alam 10 km, ke Subang 12 km kot. Contohnya. Jadi mi pun terus contohlah kan. Jadi kita, oleh kerana dalam majlis kita tak bolehlah nak soal-soal dia. Jadi mi kata apa yang kita rasa? Memenuhi tak syarat-syarat nak jamak kalau dari Kelang ke Shah Alam contohnya kan. Jadi kalau tak belajar kita ikut-ikut boleh je supaya kita tak terlewat. Wallah. Itu dalam sesi lain berbincang itu bukan situasinya. Yang pertama itu situasi sebenar saya dah jamak dengan muka yakin sekali, masya-Allah. Macam mana kau nak cakap benda ni salah ni? Jadi yang sesi yang seterusnya itu jumpa dalam perbincangan. Memang jamak tu okey. Sebab kita tak nak terlewat. Kita dah tahu kita ada majlis. Kita ada program. Kita dalam perjalanan. Jadi dibenarkan untuk jamak. Jadi nak belajar kat mana? Pakai kitab apa? Peraturan apa? Itu tuan guru kita kata boleh. Ini cerita tak orang... Tuan guru kita. Kita tak tanyalah nak persoalkan tuan guru orang pula. Memanglah tak cantik kan. Tapi kita dah nampak lah. Kalau kita tahu benda yang benarnya, kita tahu tak benda tu salah? Tahu. Tapi kalau kita tahu yang sebenarnya, sana. Boleh jamak. Loh, betul juga. Senang tak siap. Siap-siap buat kan senang. Jadi rasional dia tu memang, kalau orang tak ada ilmu, jalan.
Senang kalau lewat solat kan tak bagus. Solat mesti on time. Jadi saya menjaga solat saya dengan penuh yakin menghujah begitu. Jadi aku nak patah budak ni kan, patah keyuk pula dia kan. Tak tahu apa pula lagi dia keluar hujah dia lah kan. Jadi tempat itu, situasi itu tidak sesuai untuk nak tangkap dia main. Jangan tangkap dia bawa ke tepi je. Tak bolehlah depan-depan orang kan. Nanti jatuh kain muka gitu begini. Jadi ada benda-benda, kalau kita tahu. Kalau tak tahu kita kata apa? Okey juga kan. Letih kita weh. Itu contohnya. Itu yang kita kata ibadah-ibadah bid'ah ni yang kita buat tapi kita tak faham. Katalah salam pertama tu apa? Salam kedua tu apa? Salam pertama tu apa? Wajib ke sunat? Salam kedua je yang mana wajib, mana sunat contohnya kan. Jadi kita kena faham sedetail-detailnya. Okay? Kenapa 3 kali? Apa ambil uduk sampai 3 kali? Apa? Sekali boleh lah. Ikut je dulu. 3 kali nak bagi bersih. Itu untuk umur budak 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun boleh lah. Tapi untuk seterusnya apa? Kenapa 3 kali? Apa nak dibaca? Apa yang kamu niatkan? Apa yang kamu fikirkan? Kita akan basuh lengan contohnya lah. Jadi artinya sekali lagi bid'ah bermakna bukan bid'ah salah prinsip-prinsip orang. Bid'ah kalau kita buat tapi kita tak faham. Itu juga boleh jatuh pada bid'ah. Okay? Sama tadilah kalau orang berhujah. Yelah. Boleh juga selamat solat kita. Kita pun kata ya Allah. Macam mana gayanya. Jadi ada orang yang dia rasa yes I'm right. Kecuali kalau ada orang lain bertanya, kemarin tu dia cakap macam tu okey ke doktor? Balik okey ke tak okey, buka ini. Buka bab solat. Buka bab aurat, buka bab uduk, buka bab itu kekuatan. Sebab itu kita kena beramal dengan amalan yang kita faham ilmunya. Sebab itu Allah kata, aku tak nak kamu beramal dengan ikut-ikut, aku tak nak kamu beramal agak-agak. Okey, tapi aku akan terima amal kamu yang kamu faham. Kenapa kamu buat begitu? Okey? Itu yang pertama, kita kata tadi ragu-ragu, ingkar dan juga ibadah bid'ah. Kedua, kita kata dia boleh jadi jatuh juga apabila dia menunda-nunda taubat. Aku muda lagi, buat apa nak taubat? Nanti taubat buat dosa lagi, taubat buat dosa lagi. Ya Allah, dia dah merancang nak buat dosa. Haru biru kan? Tak boleh tahu. Maka kalau boleh jangan. Sebab itu boleh kalau ditakdirkan kita mati sebelum taubat. Rugi tak? Sangat rugi. Oleh itu jangan menunda taubat. Kebanyakan kalau zaman para sahabat, dia bertaubat setiap kali selepas solat fardu. Every time selepas solat fardu, solat taubat. Dan kalau kita katalah paling koman pun sehari mesti ada sekali taubat. Siang ke malam ke dan sebagainya. Kerana itu juga menjadi penanda bahawa kita kata kita dalam keadaan boleh tercampak masuk. Okay? Ketiga, kita kata tidak istiqamah melakukan ketaatan. Pagi buat, petang tak buat, esok buat, lusa tak buat. Tak istiqamah. Sebab doa kita tadi apa? Ya Allah, itu bagi aku istiqamah dalam ibadah. Sebab tak istiqamah ni juga boleh menyebabkan kita tergelincir masuk ke kelompok-kelompok ni, tak dapat urai panjang. Kemudian kita kata terlalu panjang angan-angan. Wah, aku esok kalau begini, umur begini. Ada orang dah pencen tapi merancang lagi. Nak berniaga ini bolehlah berniaga, tapi jangan sampai kita lupa bahawa umur kita makin pendek. Okey, maka kita panjang angan-angan maknanya cerita dunianya panjang, cerita nak hidupnya panjang, cerita nak matinya sikit. Itu kita kata panjang angan-angan. Dia memikirkan nak buat yang terbanyak. Okey. Kemudian kita katakan bergaul dengan orang-orang yang perangainya buruk. Kerana kawan kita menggambarkan siapa kita. Berkawan dengan tukang besi, kita dapat habuknya. Berkawan dengan tukang berjual air wangi, kita dapat wanginya. Itu di antara tanda-tanda orang-orang yang akan terjebak masuk ke dalam su'ul khotimah. Okey, setakat ini dulu. Ada apa agak nak tanya ke apa ke? Kekuatan-kekuatan yang kita kata su'ul khotimah merupakan kematian yang sangat memilukan dan sangat memalukan. Memilukan kerana kita kata, sebab itu kena jaga banyak benda dalam kita mengingat kematian. Sebab itu kita kata jangan ambil mudah kematian. Kata mati dah di mana pun tak apa. Oh jangan.
Mati-matilah buat apa pun tak apa. Mana kita tahu kita tengah buat apa. Berniat untuk buat yang elok je. Okey. Sebab itu kita kata kita mungkin buat husnul khatimah lah pula. Ya sayang. Pertama kalau kita boleh bisik, kita bisik. Bisiklah apa ayat pun. Tak boleh. Maknanya kita kata kita tak mampu nak tahan dia. Kita tak mampu nak tahan. Sebab masa itu otaknya dah tak boleh jalan. Sebab ketika nazak, kita punya nerve ni dah tak berfungsi dah. Okey, sebab itu kita kata bila dah nak sampai ke halkum tu, sebab ada kaki, tengah, dia terus dari bawah kan. Maknanya ketika dalam arena nazak tu sudah otak ni dah tak boleh berfungsi mengawal body. Sebenarnya sakit nazak tu sangat-sangatlah sakit. Tapi oleh kerana kita dah tak ada kekuatan, kita nampak orang tu relax je. Sebenarnya sakit yang sangat sakit. Ditusuk oleh 70 pedang. Dicabut kuku dia satu-satu dalam keadaan hidup. Sikit ke? Sangatlah sakit. Disiat kulit tu hidup-hidup. Seperti siat kulit kambing tu tengah hidup-hidup. Itulah sakitnya nazak. Sakitnya nak mati. Okey. Jadi akhirnya oleh kerana kita dah sangat lemah, makanya kita dah tak boleh lagi nak bergerak. Bukan sebab kita redha, sebab sakit yang sangat-sangat. Okey, sakit yang sangat-sangat. Sebab itu yang kita nak minta dari awal, dari masa kita sihat lagi. Okey, kalau kita di tengah sakit, bagilah dengar ke ayat Quran banyak supaya hatinya lembut. Lembut. Jangan tinggalkan orang nazak seorang-seorang. Itu saja yang itu pun tak penting juga. Tapi kadang-kadang Allah memang bagi anak keliling ni, tiba-tiba terlelap semua. Tahu-tahu mak dah tak ada. Okay? Itu yang kita kalau boleh ya Allah itu aku nak walaupun seorang matinya seorang pun, tapi husnul khatimah, okey, cantik. Okay? Itu yang kita nak, itu yang kita harap-harapkan. Katalah ada orang tak ada, kita tak tahu siapa ada sebelah kita, siapa ada yang teman dengan kita, betul? Sebab itu bila mak kita mula sakit tu janganlah lama-lama tinggalkan. Okey, kekuatan-kekuatan. Kalau tengah marah kita tak boleh buat apa. Okey, kerana apa? Ketika itu dia tak boleh lagi nak respon banyak. Sebab itu kita nak ajar dia apa kita kata syahadah tadi pun perlahan. La ilaha. Kita tengok lidahnya gerak tak? Sebab kita lidah je nampak. Akan nampak lidah je yang bergerak. Kalau tak bergerak lagi kita bisik je. Ya, itu yang kita kata kalau dengar ikut, kalau tak boleh ikut gerak jari. Maknanya kita dengar. Okey? Memang kita tak boleh. Masa itu kita dah tak, dia bukan di bawah kawalan otaknya. Otaknya dah tak ada, dah tak boleh nak kawal, kan otak kita yang bagi signal untuk kawal badan. Sekarang otak dia tak ada dah. Sebab itu dari muda, dari sekarang tengah sihat, jangan marah. Zikir banyak-banyak, ubah perangai. Nak marah, astaghfirullahalazim, ya Allah. Kalau kamu banyak zikir, kamu dekat dengan Allah. Tapi zikirnya mesti zikir hati. Jangan zikir jasad. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang pakai tok-tek. Hati-hati lah. Itu jasad. Walaupun juta-juta berzikir jasadnya, tapi hati tak gerak, hati tak ikut, kosong. Sebab itu orang tengah orang pegang tasbih tapi tengok TV no. Orang tengah tak sembang, jangan. Itu jasad. Jasad tak lekat. Okey, sama juga kita taubat. Taubat jangan taubat jasad. Jangan taubat jasad sahaja. Aku dulu buat ini, ambil barang ini, makan itu, makan ini, ambil selipur orang dan sebagainya. Pulang balik apa yang patut. Itu dosa-dosa jasad. Tapi ada dosa hati. Dendam, sakit hati, cemburu, apa lagi? Dengki. Kita nak bertaubat sampai ke situ. Taubat kata, ya Allah, tahukah hati aku ni masih lagi dengki dengan orang, masih lagi sombong, masih lagi riak, masih lagi nak orang tunjuk, ya Allah. Kalau Imam Ghazali kata, maka taubat kamu kalau tidak termasuk dalam taubat batinnya, bermakna taubat sambal. Okey, taubat sambal maknanya apa? Makan sambal, pedas, berhenti. Tapi esok makan, mana sambalnya? Tanya sambal lagi kan? Artinya, dia dah bertobat. Ada juga taubat sambal yang Imam Ghazali kata,
dia dah taubat tapi buat lagi, letih lagi. Sebab itu tak buat taubat sampai berapa kali yang Allah terima. Maka paling penting, kalau boleh, kalau taubat kita taubat nasuha yang Allah terima, kita yang sekali tu dah jadi dah. Kalau tak buat jadi lagi, buat lagi. Sebab itu taubatnya setiap hari. Okey, taubat zahir dan taubat batin. Ibadah zahir dan ibadah batin. Yang sujud darinya, tapi dalamnya pun sujud juga. Fikirannya pun sujud juga. Jangan lepas sujud. Ada apa? Apa bising-bising tadi? Pas solat tadi kamu bising-bising kenapa? Masya Allah. Mana solat zahir dia tak lupa. Kita solat zahir dan batin kita lupa apa dari hati kita. Sebab tu kalau boleh jangan duduk tempat yang kelang kabut. Duduk tempat solat terbaik untuk seorang wanita di rumahnya. Kalau boleh bukan di tempat lapang tapi dalam bilik yang bertutup rapi. Macam mana nak jadi wanita yang hebat yang solatnya diterima? Udah dalam rumah. Tempat kamu terbaik dalam rumah. Bahagian mana dalam rumah? Bukan bahagian tempat lapang-lapang tu. Bahagian bilik yang mana tertutup rapi. Setan tak nampak, tak nampak, orang tak nampak. Contoh. Okey. Macam mana? Artinya dari luar dia tak sempat tinjau kita lah. Tapi sebenarnya setan yang jahat yang di dalam. Sebab kita ada nafsu. Nafsu dengan setan geng. Kalau tak boleh kawal dengan nafsu di dalam. Nafsu ada, iman ada. Dua je dalam. Dalam kita ni. Kalau nafsunya kuat, imannya mati. Kalau imannya kuat, nafsunya lemah. Tak boleh habis. Dia tak boleh mati nafsu ni. Nanti tak boleh makan pula. Okay? Artinya kita nak kawal. Kalau iman kuat, maka nafsunya remah. Kalau iman lemah, nafsunya kuat. Sebab itu kadang-kadang kita tengok orang lagi tua lagi, kita rasa macam mana nampak bersemangat, beria-ria. Itu kita bimbang. Adakah beria-ria itu imannya atau beria-ria itu nafsunya? Okay? Sebab tu orang nak mati, dia 2-3 hari tu sihat. Lepas tu jalan. Rasulullah sakit 2 minggu. Okay? Tiba-tiba sihat. Sikit dah boleh pergi masjid. Betul tak? Tapi tak lama lepas tu berangkat. Itu contoh. Dia tak nak makan, dia tiba mau makan. Kawan mi duk, dia koma sebulan setengah. Okay? Di hospital bernama Yamaha tu. Okay? Kemudian dia elok seminggu. Seminggu keluar daripada ICU, duduk ward biasa. Boleh sembang, noneng. Lepas seminggu jalan. Itu contoh-contoh yang mungkin nak menamatkan. Sebab ada rezeki dia yang belum habis. Makanya walaupun nak mati, tapi Allah bagi dia hidup balik untuk habiskan rezeki dia. Okey. Ada seorang atau terjun jatuh dalam laut, kemudian diselamatkan. Lepas diselamatkan dia minta air. Dia minta air, kemudian dia pergi balik nak terjatuh balik dalam laut, mati terus. Apa sebab? Allah kata aku hidupkan dia sekejap untuk habiskan rezekinya. Rezekinya adalah segelas air. Kita tak tahu rezeki kita lah apa. Okay? Sebab itu kita kata walaupun dia sakit, walaupun dia apa, kalau dia nak makan bagi, nak minum bagi. Sebab kita tahu rezekinya ada kat mana, banyak mana lagi tinggal. Sebab itu malaikat maut datang nak jemput kita, dia tengok takung rezeki. Kalau dia datang, kan kita 3 kali sehari, pagi, tengah hari, petang. Maknanya loceng kematian pertama bunyi 40, umur 40, tang, ingat kamu nak mati. 50, tang, kamu dah 50, mana ibadahnya? Nang, dalam hati 60. Dah baik ke belum? Dah taubat ke belum? 7, last 4, 70. 70 loceng ke 4. Jadi Umi dah habis loceng dah. Okey. Dah keras 70, bermakna dah tunggu tarik je lagi. Deng, tak esok entah lusa. Okey, itu maknanya kita kata kita nak ingat malaikat maut datang 3 kali, datang tengok takung kita, tengok kita punya bank ni. Oh, ada lagi rezekinya. Okey, jalan balik lagi. Okey, tengok besok, oh tengah sikit dah. Sebab takung rezeki ni menentukan kita akan dijemput. Kata tak lalu makan. Betul? Selalunya tak lalu makan dah. Alah, apa kena hilang selera. Ingat, itu selera dah. Takung-takung rezeki dah nak kecil tu. Okey. Itu kalau kita ingat kita nak mati. Sebab itu ingat mati itu penting sangat. Tak sempat nak cerita haiwan, tak sempat nak buat tak cantik. Okey. Ya sayang.
Sedekah itu memanjangkan umur. Okey. Ini kalau umurnya belum sampai. Ajalnya belum sampai. Sekarang kita minta panjang umur, berkah umur, dan. Kalau dah sampai, sorry lah. Okey, sebab itu kata sedekah memanjangkan umur, bermaknanya apa? Umur itu boleh jadi umur zahir, boleh jadi umur batin. Artinya kata Imam Ghazali meninggal pada umur 40 lebih. Tetapi umur hakikatnya hidup panjang sampai sekarang. Hasil dia sangat bagus. Jadi kalau sedekah kita tu, sedekah bawa sampai kita mati. Jadi dia memanjangkan umur kita. Kalau sedekah masjid, ini masjid yang diwakafkan oleh sepolan bin sepolan. So namanya hidup. Bukan umur berzikir. Kita kata ada umur hakikat, kita kata. Okay? Umur hakikat tu maknanya hasil kerja yang dia buat tu terus panjang. Okey, itu tanda. Bukan, tapi ada juga satu lagi situasi di mana dia kata, Nabi kata apa? Allah boleh panjangkan umur dengan syarat kamu minta. Kamu minta panjang umur sebelum umurnya sampai. Okey, katalah kalau kata Allah nak bagi berapa? Nak bagi 70, katalah Umi 71 tahun ni. Maknanya Umi nak minta 80. Mesti minta sebelum jumpa 71, sebelum jumpa mati itulah. Belum sampai makan maut dah tak ngadap dah. Lah ni lah. Ya Allah berkatilah umur, ya Allah berkatilah umur berkali. Setiap kali jemputan datang, ya Allah berkatilah umur, ya Allah. Contoh, itu kekuatan. Itu yang boleh kita kata, mungkin Allah boleh ganjak sikit lah kot. Kita tak tahu. Kemudian, apa kata, yang panjang sebenarnya panjang tadi, panjang hakikatnya. Okay? Sebab itu kita diminta sedekah. Sebab orang sebut. Dan pahalanya terus panjang, memang kita mati kita ikut dapat sudah. Apa yang kamu sedekahkan, apa yang kamu ajarkan dan apa yang kamu kongsikan, itu kekuatan. Okey, jadi sekali lagi minta maaf banyak. Panjanglah pula hari ni. Ujar rahmat. Okey. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah. Ya Allah yang maha dekat, ya Allah yang maha melihat, ya Allah. Yang maha tahu, ya Allah. Yang maha melihat, yang maha mendengar. Yang maha dekat, ya Allah. Yang maha baik, ya Allah. Kami di rumahmu, Allah pagi. Kami membincangkan soal kematian, ya Allah. Kami meyakini bahawa apa yang Engkau catatkan dalam Al-Quran yang hidup akhir mati, ya Allah. Kami sedang membincangkan kematian, ya Allah. Lindungi kami, ya Allah, dari mati su'ul khatimah, ya Allah. Kurniakan kami mati dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jemputlah kami dalam keadaan kami bersedia, ya Allah. Jemputlah kami dalam keadaan kami membuat ibadah, ya Allah. Jemput kami dalam keadaan kami benar-benar dah bertaubat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami tidak tahu ada berapa lagi umur kami yang tersedia, ya Allah. Namun begitu kami tetap mengharapkan, ya Allah. Sisa-sisa hidup ini berikanlah keberkahan, ya Allah. Kami mengharapkan keberkahan pada sisa-sisa hidup yang tersisa ini, ya Allah. Kerana kami tidak tahu berapa lagi sisa yang Kau kurniakan kepada kami. Dan sekali lagi kami mengharapkan, ya Allah, akhirlah usia kami dengan husnul khatimah, ya Allah. Agar kami benar-benar merasa nikmatnya kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sampai di sini dulu. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon banyak maaf atas yang tak kena di mata dan di hati. Dan akhir sekali menyusun 10 jari, mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan segala yang baik datangnya dari Allah dan yang tak baik itu atas kelemahannya sendiri. Dan insya-Allah akan diusahakan untuk dibaiki. Mudah-mudahan kita diberikan keberkatan rezeki untuk kita menyambung kuliah kita. Makna kita husnul khatimah memang belum buat ya. Belum, ya Allah Akbar. Kita cerita yang buruk dulu supaya dia terus jadi baik kan. Okey.